Cobaan suara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Syihabuddin. Terima kasih banyak kerana anda berada di channel YouTube saya dan terima kasih banyak jika anda telah tekan butang subscribe. Kalau belum tekan butang berkenaan, tekan butang itu sekarang. Jika ada video yang bermanfaat, insya-Allah akan ada di feed YouTube anda. Baru-baru ni ada viral satu video, satu tayangan daripada TikTok kemudian disebarkan melalui Facebook dan saya melihat tayangan berkenaan di Facebook, satu perlakuan yang tidak sedap dilihat oleh mata. Jom kita tengok hal berkenaan sama-sama. Ya salam Ui, tu dia pegang tangan Pak Guru pun. Pegang tangan macam tu sekali no. Ya macam tu lagi tu. Tu dia. Lembut tu Guru pegang. Yang perempuan tu lah. Ya salam Ui. Tu dia pegang tangan Pak Guru pun. Pegang tangan macam tu sekali no. Ya macam tu lagi tu. Tu dia. Lembut tu Guru pegang. Yang perempuan tu lah. Alhamdulillah kita dah tengok video berkenaan sama-sama tadi. Dan saya tengok video ini diviralkan sendiri oleh perempuan berpurdah itu sendiri. Dia sendiri yang upload video tu dekat TikTok dia. Jadi perkara ini bukan perkara yang disimpan dan perlu diberikan penjelasan. Dan tu bukan takat pegang dekat tangan saja tapi sampai ke pergelangan tangan pun dia pegang. Sahabat-sahabat, kali pertama saya melihat isu ini, saya tak tahu untuk mengambil angle yang mana untuk dijadikan reaction. Macam-macam angle kita boleh ambil disebabkan pelbagai perkara, pelbagai isu boleh timbul daripada perbuatan lelaki dan perempuan ini ataupun pak cik ni ataupun boleh kita kata pak guru ni dengan perempuan berkenaan. Ia boleh dinilai daripada sudut hukum bersalaman antara lelaki tua dengan perempuan yang bukan mahram. Ia juga boleh dinilai daripada sudut kewajipan amalan ini dalam ajaran tarikat kesufian serta fitnah yang mengundang, sebab kita tengok cara dan bentuk ini adalah yang biasa dilakukan oleh orang yang sama ada dia buat bai'ah untuk tarikat kesufian ataupun dia sedang melakukan perubatan, tapi kemungkinan besar dia tidak ada isu perubatan dekat situ dan kemungkinan besar dia adalah berkaitan dengan isu nak dapatkan ijazah ataupun bai'ah di dalam tarikat. Dan ada saya baca satu pandangan, dia kata ini adalah ijazah tasbih, ijazah musafahah, ijazah sorban tarikat Samaniyah nisbah kepada Syekh Saman Al-Madani. Saya tak pasti benar ataupun tidak, tetapi apa yang dilakukan tu mirip terhadap perbuatan berkenaan. Akhirnya saya fikir baik juga kita ulas pada kedua-dua isu berkenaan. Pertama, adakah amalan ini adalah amalan wajib dalam tarikat berkenaan sekiranya ia betul adalah tarikat, sehingga sangat perlu seorang wanita Melayu yang sangat menjaga adab sentuhan dengan lelaki ajnabi, bahkan mukanya sendiri pun dia tak bagi orang tengok. Tiba-tiba dia serahkan kelonggaran menyentuh tangannya kepada seorang tok guru, bukan setakat tangan sampai kepada pergelangan lagi. Biasanya orang yang berpurdah sangat malu untuk membiarkan tangannya disentuh. Tapi kali ini siap tok guru tu ramah lagi tangan dia sampai genggam macam tu sekali. Sedangkan apabila dia memakai purdah, dia faham bahawa qaul as-sah mazhab asy-Syafi'i yang mewajibkan itu bagi melindungi dirinya daripada fitnah, daripada cakap-cakap dan tanggapan yang tidak sedap didengar. Tapi kalau muka purdah tapi tangan direlakan dipegang oleh tok guru dan ia juga disebarkan melalui TikTok orang ini dan yang lihat pun sudah ribuan orang melihat video berkenaan, ini melindungi fitnah macam mana? Bahkan ia mengundang fitnah yang lebih besar. Walaupun tok guru itu memakai sarung tangan, tiada alasannya syar'i yang menyebabkan tok guru nak kena salam dengan perempuan itu. Apakah kalau tak salam menyebabkan ilmu tak sampai atau ijazah tak lengkap atau perubatan tidak boleh dilakukan, iaitu ruqyah tidak dapat dilakukan? Sahabat-sahabat, saya tak menolak hukum khilaf para ulama dalam isu lelaki bersalaman dengan perempuan. Mazhab asy-Syafi'i secara umumnya mengharamkan secara mutlak melainkan terhindar daripada fitnah, berlapik dan tiada syahwat. Namun sebahagian para ulama yang lain tak setuju dengan pandangan itu. Sebahagian menyatakan bahawa harus untuk bersalaman sekiranya tiada syahwat dan tiada fitnah. Perbincangan berkaitan tentang hadis riwayat Aisyah yang menyatakan baginda tidak pernah bersalaman dengan wanita juga merupakan perbincangan yang menarik apabila ada hadis Ummu Atiyah yang menunjukkan Nabi SAW
SAW bersalaman ketika membai'ah para muslimah. Secara peribadi, saya cenderung kepada pandangan para ulama Al-Azhar yang mengharuskan bersalaman apabila ada keperluan, terhindar daripada fitnah dan tiada unsur-unsur syahwat. Tetapi saya mempertikaikan, apa keperluan Pak Lebay ini bersama dengan wanita tu? Dan apa keperluan wanita itu bagi tangan dia untuk disalam dan juga diramah oleh Pak Lebay berkenaan? Siap ada style menggenggam tangan lagi. Adakah ia penting untuk dilakukan? Ataupun ia sudah masuk ke tahap berlebih-lebihan? Ada orang kata, tak apa, dia pakai sarung tangan, dia berlapik, dia memegang wanita itu dengan berlapik. Habis tu dengan berlapik, adakah awak boleh raba perempuan tu? Adakah dengan sekadar berlapik, dengan alasan berlapik, awak boleh memegang tempat-tempat yang lain juga? Itu adalah satu kefahaman yang salah. Yang dimaksudkan dengan ada lapik itu apabila ada keperluan. Sekarang ni, apa keperluan Tok Guru tadi? Kalau untuk tujuan perubatan, dia perlu untuk memegang wanita, dia seorang doktor lelaki, dia perlu memegang wanita berkenaan untuk melakukan proses-proses perubatan. Dia perlu mengambil sarung tangan dan dia lapik. Sebab apa dia lapik? Sebab ada keperluan untuk memegang. Dan kalau tak perlu untuk pegang, jangan pegang. Ini dia main pegang macam tu, saya tak nampak sedikit pun, tak nampak satu pun. Sebab yang musabah, sebab yang penting yang menyebabkan Tok Guru berkenaan boleh pergi pegang anak murid dia ataupun lelaki itu pegang pada perempuan berkenaan. Satgi jenuh, satgi kita bagi alasan benda ni untuk orang meraba orang lain. Satgi pakwa makwa dia pegang antara satu sama lain, dia raba tu dengan dia pakai sarung tangan. Tak apa, ini berlapik. Tak boleh, itu kefahaman yang salah. Itu yang pertama. Yang kedua, setahu saya, proses bai'ah di dalam tarikat dibuat dengan pelbagai cara yang sesuai dan perlu. Itu setahu saya, dan jika benar ini adalah ajaran daripada tarikat. Dalam ajaran tarikat yang saya tahu, secara umumnya boleh bersalaman bila berbai'ah ataupun boleh memegang dekat bahagian dada atau mengisyaratkan saja. Bahkan secara online pun boleh. Takkanlah untuk orang perempuan Tok Guru lelaki nak pegang dada dia, tak sesuai. Demikian juga tak sesuai untuk dia nak pegang tangan, tak sesuai. Sebab cara-cara lain pun boleh, tak ada masalah. Hang buat secara online pun boleh, bercakap terus saja pun boleh, tak ada masalah untuk melakukan bai'ah ataupun memberikan ijazah. Maka setahu saya, tiada kewajipan untuk mana-mana tarikat untuk bersalaman dengan guru mereka dalam proses bai'ah atau mengambil ijazah. Tapi jika ada mana-mana tarikat yang mewajibkannya, anda boleh tolong saya dengan maklumkan saya, siapakah ataupun apakah nama tarikat yang mewajibkan untuk bersalaman dengan Tok Guru ataupun bersalaman dengan guru mursyid. Kalau betul ada, saya nak tanya lebih lanjut. Boleh jadi mereka mempunyai asas yang kuat dan keperluan yang mendesak. Kalau tak salah, mungkin bai'ah mereka itu tak sah ataupun ijazah yang diberikan itu tak sampai atau ajaran tarikat dia itu tak sempurna. Mana tahu. Sahabat-sahabat, ajaran tarikat adalah ajakan untuk membersihkan diri. Sebahagian guru tarikat mengatakan proses bai'ah itu sendiri adalah proses untuk bertaubat dengan disertai amalan-amalan penyucian diri. Saya tak ada masalah dengan hal berkenaan, bahkan saya menerima. Saya sudah melihat beberapa video daripada Dr. Jahid Siddiq berkaitan tentang isu bai'ah ini dan dia menyatakan berkaitan tentang taubat dan disertai amalan-amalan penyucian diri, dan saya tidak ada masalah dengan hal berkenaan. Pun begitu apabila wujud gambaran-gambaran yang tak elok seperti video ini, ia telah membuka secara seluas-luasnya fitnah yang besar kepada ajaran tarikat dalam kalangan umat Islam yang akhirnya ia memberi fitnah kepada Islam itu sendiri. Ia juga membawa fitnah kepada wanita muslimah yang sentiasa menjaga maruah dan auratnya. Maafkan saya, tapi saya melihat wanita yang sengaja menyerahkan tangannya kepada Tok Guru untuk disalam dan digenggam dengan gatal seperti itu sebagai wanita yang telah menggadaikan maruahnya. Apatah lagi dia sendiri yang upload video berkenaan dekat TikTok. Dia memalukan dirinya sendiri, dia memalukan mak bapak dia yang mendidik. Saya berharap hentikanlah upacara-upacara tak bermaruah seperti ini. Ia sangat menjijikkan, ia tidak patut dipopularkan. Saya ingat para ulama Al-Azhar sendiri yang berpandangan bahawa harus untuk Tok Guru bersalam dengan anak murid dan seumpamanya, salaman di antara wanita dan lelaki yang ada keperluan, tidak ada unsur fitnah dan tidak ada syahwat. Mereka sendiri pun tidak mempopularkan amalan berkenaan. Mereka sendiri pun tidak mewar-warkan hal berkenaan. Ingatkah kita kepada hadis Nabi SAW? Inna mimma adrakan nasu min kalamin nubuwatil ula idza lam tastahi fasna ma syi'ta. Antara perkara pertama yang manusia sudah tahu daripada kata-kata seorang Nabi ialah sekiranya kamu tak malu, buatlah apa yang kamu suka. Hadis ni sahih riwayat Imam Al-Bukhari. Sahabat-sahabat, anda beli buku yang bertajuk Al-Wafi Syarah Hadis 40. Dr. Mustafa Dib Al-Bugha dan Dr. Muhyiddin Mistu telah syarahkan hadis yang saya baca tadi dengan cukup baik dan cukup padu. Kalau hang tak malu, buatlah apa yang kamu suka.
Semoga Allah Ta'ala memberikan kebaikan kepada kita dan Allah Ta'ala jauhkan kita, masyarakat kita daripada fitnah-fitnah seperti ini, daripada perlakuan-perlakuan yang tak elok dipandang oleh mata, rasa tak selesa daripada sudut jantung hati seperti ini disebarkan. Wallahu Ta'ala alam. Adakah anda dapat satu ilmu yang bermanfaat pada hari ini? Jika anda rasa video hari ini bermanfaat, tekan butang share. Semoga orang lain juga mendapat manfaat yang sama. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.